pergi ke siri ketiga, saya ingin mengucap terima kasih kepada Abang Junior serta Shanas dan juga kepada Zizi dan Ifa atas sumbangan cash dari mereka untuk program kongsi bersedekah Yayasan Pila. So we're going to the next house. Motor? Dapat Ami ya. Si dapat ramai ya. Si dapat lampau ramai. Datuk better dapat. So tak dapat ramai-ramai lah. Abang stand kan? Kebuk. Si dapat kami nak kak. Si Wani dah sini kami terpuruk lah. Kisah ini. Jom. Oh, rebuk. Takut badan kami lah, badan kita si lah. Jom. Badan kami lah, Badan kami pun sama. Sama, ada boleh. Ambil video. Suan Shin, kita pun Cik Wani berdiri gila kita. Lupa ya jom. Jadi mak kita pintu jalan. Okey. Gunung hujan kan ni, Bah? Kadang-kadang ada bucu, tak bucu nak hujan nak. Mek seluar yang tepi tu nak ganti raya. Bab ada bucu je lah, tak punya hujan. Apa bantuan minta dia? Mendapat Apa bantuan dah minta? kasih, sudah pada si dapat apa dia minta kasih. Ya, kami. Kita kasih dapat. Si tahu kami. Dah. Si pernah ada bantuan. Si pernah ada. Oh, jadi nak apa tak nak nanggung program tak ke ni? Buat laki tak ya? Lelaki ni. Yang bola grab lah dia. Oh, ya ajak lah. Ya je. Bagus lah. Agak-agak apa sebulan lah. Ada sebulan si tentu. Apa sehari ya. Nanggung Nanggung. Ya lah si Wati. Si tentu boleh. Bagus dia. Ya, si Emang tak apa orang? 5 orang. Ada orang dia dengan mak belakang ya. 3 yang ambil batu. Tanggung kita lah. Terima kasih ya, kami ada minta, tapi saya ada kami sudah dapat. Rusak TV bagi hias saja. Oh TV rusak ke dah? Bagi hias. Oh tidak. Jadi lengah. Ini siapa pakai TV ya? Pakai hias tak langgar. Anda pakai hias tak no. Ini dah rumah di belakang tu. Nak fikir TV apa pakai dah? Saya dah pakai hias. Saya tak langgar. Oh. Pakai hias. Oh. Fikir kami orang beli flat screen. Pakai hias. Elektrik kita kena. Sambung mak atas. Oh, sambung. Oh, sambung. Tak ada gitu lah. Saya dah. Ayat sambung. Sambung juga atas. Siap baik-baik tak naik tembus tak pergi atas lembut juga tepi mak ya. Ada tak kata meh. Oh. Baik-baik meh. Itu rumah yang Deh, jangan kami gila. Kami sikit nak tunggu saja. foto ini dah. Oh itu foto. Gambar lah. Berbunyi saya kak. Oh iyalah kan ini gaya. Yang kita Ini gaya. Kami betul lah. This is the house. So kalau banjir ni anak si dapat diam lah. So rendah. Di siri ketiga, rombongan Yayasan Pila berkunjung ke rumah Nur Kamalia binti Bakar berumur 32 tahun di kampung Pulau Kuching. Nur bersuami dengan Ahmad Azman bin Salawi, 39 tahun. Azman bekerja sambilan sebagai pemandu Grab dan isterinya Kamalia suri rumah tangga sepenuh masa menjaga 5 orang anak yang masih bersekolah. Pendapatan Azman sebulan dalam RM450. Kalau dikira harian untuk ahli keluarga 7 orang bererti
seorang hanya dapat berbelanja RM2.15 sehari. Boleh dikata RM2.15 seorang tak cukup untuk makan, bayar elektrik, bayar bil air dan minyak motosikal. Tiada lebih untuk belanja anak sekolah. Apatah lagi untuk membaki rumah yang serba-serbi rosak, bocor dan koyak. Saya bertanya, kalau Puan Camelia dan suaminya sekarang ada menerima apa-apa jenis bantuan? Jika ada, dari pihak mana? Nor menjawab, dia pernah memohon bantuan e-kasih tetapi tak dapat bantuan. Keluarga ini juga tidak ada menerima apa-apa bantuan daripada Jabatan Kebajikan ataupun pejabat daerah untuk membaiki rumah. Sejak pada si dapat apa dia minta kasih. Ya, kami si dapat. Si tahu kami. Si pernah ada bantuan. Mereka juga kurang arif cara mengurus permohonan untuk mendapat bantuan. TV di rumah Puan Nor besar, nampak canggih, yang terpapar di dinding menipu setiap pengunjung ke rumah Nor Camelia. Bila ditanya, Nor cepat menjawab, itu hanya satu perhiasan, tidak berfungsi. Dapur je sebelum masuk. Dapur. Ayah bilang kan apa? Wis. Oh, tu yang runtuh ya? Tak asyik difahamkan si boleh masuk sebab rempuk. Kami ada kami minta tak WB untuk Daman Madah. Kami dah 2 kali minta katanya. Minta dengan siapa? Ya, minta katanya. Tak YB ya. Dapatlah. Dapat mak tu ya laki kami minta. Dapatlah. Dapat berapa tahun buat kami dapat? 10 tahun kami buat dapat tu. Oh, 10 tahun. Itu dah berlalu 10 tahun dah. Tu dah lalu lah. 10 tahun. Bagi tempat lain cek dah tak minta. Cek dah. Ya je. Kak Ain habis bulanan gini. Bulan tiap bulan nak ke Langgung. Rumah presiden. Laki dah. Laki tak Laki kerja. kami ni dah kerja. Nak ya makan Ramadan. Program mas. Oh, gemar. Dah ya bantuan apa yang kita tu ada itu mak kita. Cek dah bapa. Ngan cek dah bapa. Cak kami nanggung cucu kami bang adik. Nak. Kami Cucu. cucu ya tanggung kami. Tapi gini, kita berjual apa? Saya tak nak kami jual air kap aja. Pakai belanja. Oh. Ya, jual cup ya. Air kap jual kami. Air pula. Ya aja. Bulan dekat apa? Rumah apa dapat? Ni apa anak sebulan lagi dah tu. Dah mestinya mau lebih. Pakai belanja sekolah tu aja cukup lah. Pakai turun. 500 dia. Ya dah. Sehari berapa? Sehari kami oleh kah 20 kadang 15-an. 15 kadang Bawah bisa 500 dikit. lah. Dah 400 lah. Dalam 400. Cukupkah kita belanja kita makan elektrik siap bayar? Ayah anak kami tolong bayar. Oh, anak dah. Berapa kali kami kena cabut api tu kami siap bayar. Ya. Api kena cabut. Oh, itu lah dah dapat. Sepatutnya yang kami dengar lah untuk warga emas ada yang segi bayar api. Yalah, sepatut yang warga emas yang sepatutlah berikut bantuan. Berapa kali dah nak cabut tahun tu, Dek? 3 kali kami. Tahun tu? Tahun tu sekali, tahun Oh. sikit sekali, tahun sikit lagi sekali. Kami lah. Oh, ada recording. Di sebelah rumah bersambung dengan rumah Nor Camelia ialah rumah Ibu Camelia, Melati binti Mat, berumur 55 tahun. Suami Melati seorang warga emas dan tidak ada mempunyai apa-apa pekerjaan atau pendapatan. Maka Puan Melati bergantung sepenuh dari jualan harian air kola dan air kodil. Hasil harian dalam RM15, kadang-kadang rezeki sampai RM20, tetapi Puan Melati harus berjualan setiap hari untuk mendapat lebih daripada RM450 sebulan. Puan Melati juga mengalami penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi dan kolesterol. Namun demikian, sebagai seorang nenek, beliau sentiasa bersedia memelihara 2 cucunya yang masih bersekolah.
Dari pendapatan RM15 sehari, Puan Melati dengan cucu dan suaminya dapat berbelanja RM3.75 sehari seorang untuk makan, belanja sekolah cucu, minyak motosikal untuk mengantar cucu ke sekolah dan keperluan asas lain. Seperti kisah rumah Nur Kamalia, Puan Melati juga tidak ada kemampuan untuk membaiki dapur atau tandas atau bumbung yang berlubang dan lantai yang hampir runtuh. Kita bekerja. Kerja tapi bina je. Bina dah. Oh, ini. Kerja hari ni. Dia hari Minggu ya. Di sini. Rumah sewa nah. Rumah kita Ada minta ke nak? ada minta. Atau dikasih dah nak minta tapi dapat ada minta ke nak? Ada. Ada. Tapi saya dah ada. Apa dia? Saya dapat ke nak? Siapa pun tapi dalam lain ada. Dalam sarai pisik dapat. Siapa tak? Berdekatan ialah sebuah rumah sewa. Nurul Liana binti Abdullah berumur 37 tahun, seorang cleaner. Beliau bekerja separuh masa disebabkan keperluan menjaga anaknya berumur 7 tahun yang berpenyakit kronik. Suami Nurul Liana bekerja sebagai pemandu Grab 9. Keadaan rumah sewa ini tidak seteruk, tetapi dengan pendapatan kurang dari 900 sebulan, keluarga ini mengalami banyak kekurangan asas kerana sebahagian besar dari pendapatan suami Nuriana ialah untuk membayar sewa rumah. Beginilah kisah beberapa keluarga daif di Kampung Pulo dan di Kampung Bintawak yang rombongan Yayasan Pila sempat kunjungi dan berbual dari hati ke hati. Selesainya penyampaian food basket dari program Yayasan Pila Kongsi Bersedekah, tim Yayasan Pila seterusnya mengambil data keluarga-keluarga ini dan terus berusaha membantu mereka cara dan proses memohon bantuan dari pihak yang bertanggungjawab. Ini adalah bantuan susulan yang Yayasan Pila anggap penting dalam proses membantu keluarga-keluarga yang tercicir dan daif.